Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 1. Pada sesi kali ini kita akan menyentuh topik tata bahasa yang bertajuk Asma'ul Istifham. Asma'ul Istifham. Asma'ul Istifham ini bermaksud kata tanya. Kata tanya ataupun lebih tepatnya adalah adawatul istifham, partikel yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Okey. Jadi di dalam bahasa Arab terdapat beberapa perkataan yang digunakan untuk bertanya. Jadi seperti mana di dalam bahasa Melayu, antara perkataan yang sering kita gunakan untuk bertanya adalah apa, kemudian di mana, kemudian siapa, kemudian berapa, kemudian apakah, bila, kenapa, adakah, dan bagaimana. Jadi ini semua adalah perkataan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang. Di dalam bahasa Arab, kita juga mempunyai perkataan yang khusus yang memberi maksud yang sama seperti mana perkataan pertanyaan yang ada di dalam bahasa Melayu. Contohnya, dalam bahasa Arab, untuk kita bertanya tentang apakah, maka kita akan gunakan perkataan ma. Seterusnya, apabila kita hendak bertanya tentang tempat di mana, maka perkataan yang kita akan guna di dalam bahasa Arab aina. Kemudian, apabila kita hendak bertanya tentang seseorang, maka kita katakan siapa. Maka di dalam bahasa Arab kita gunakan man. Seterusnya, bila kita hendak bertanya tentang jumlah ataupun nombor, maka biasanya di dalam bahasa Melayu kita akan gunakan kata tanya berapa. Di dalam bahasa Arab kita gunakan kam. Kemudian untuk kita mengetahui bertanya tentang sesuatu perkara, maka apakah yang kita akan gunakan? Yaitu kata tanya apakah. Di dalam bahasa Arab, apakah adalah madza. Kemudian bila kita hendak bertanya tentang masa, maka apa yang kita akan gunakan adalah kata tanya bila di dalam bahasa Melayu. Bila di dalam bahasa Arab, kita gunakan mata. Kemudian, bila kita hendak bertanya tentang sebab sesuatu itu dilakukan, maka perkataan di dalam bahasa Melayu yang kita gunakan, kita akan katakan ataupun kita akan bertanya kenapa. Di dalam bahasa Arab, kenapa adalah limadha. Kemudian, bila kita hendak memastikan sesuatu, maka kita akan gunakan kata tanya adakah. Di dalam bahasa Arab, kita gunakan perkataan hal. Hal ini juga memberi maksud adakah. Dan yang terakhir, bila kita hendak bertanya tentang keadaan sesuatu itu berlaku, maka dalam bahasa Melayu kita akan bertanya dengan berkata bagaimana. Di dalam bahasa Arab, bagaimana ini kita kata kaifa. Okey. Jadi ini semua adalah perkataan ataupun partikel yang digunakan untuk bertanya. Ma, aina, man, kam, madza, mata, limadza, hal, dan kaifa. Okey? Jadi para pelajar sekalian, semua kata tanya ini ataupun perkataan yang digunakan untuk bertanya ini sebenarnya sudah pun kamu temui ataupun sudah kamu pernah gunakan
sebelum ini. Kerana kamu sering menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Dan soalan-soalan itu biasanya akan menggunakan kata pertanyaan yang sudah kita sentuh ini. Ma, aina, man, kam, mada, mata, limada, hal dan juga kaifa. Okey? Jadi itulah topik tata bahasa yang kita pelajari di dalam unit yang ke-12 ini. Okey, ini adalah topik yang terakhir dalam kursus bahasa Arab tahap 1. Jadi itulah tadi penjelasan berkenaan dengan kata tanya ataupun perkataan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan di dalam bahasa Arab. Baik, sekarang setelah kamu mengetahui perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengajukan persoalan ataupun pertanyaan, kita akan tengok pula pelbagai latihan pengukuhan bahasa Arab yang akan mendedahkan kepada kamu bagaimana cara untuk menggunakan perkataan kata tanya ini di dalam konteks ayat bahasa Arab. Okey. So, kita pergi terlebih dahulu kepada contoh 12.4 ini. Okey, contoh 12.4 ini menunjukkan bagaimana kamu menggunakan kata tanya. Ma, aina, man, kam, bikam, kaifa, hal, limada, mata, mada. So, ma tadi, apa maksud ma? Apakah? So, di dalam bahasa Arab, antara cara kita menggunakan dia adalah dengan kita bertanya tentang nama seseorang. So, kita akan kata, mas muka, apakah nama awak? Apakah nama awak? Itu kita gunakan pertanyaan ini untuk mengetahui tentang sesuatu perkara. Contohnya nama. Okey, mas muka, apakah nama awak? Kemudian kita gunakan perkataan aina. Aina ini bermaksud di manakah? So, di manakah kita bertanya tentang sesuatu objek, tempat sesuatu objek. Contohnya di sini kita kata aina al-kitabu, di mana buku? So, kita ajukan persoalan ini untuk kita mengetahui tempat buku itu berada. So, kita kata aina al-kitabu. Ini aina kita gunakan untuk bertanyakan tempat. Kemudian kita ada man. Siapa? Siapakah? Soalan siapakah ini biasanya kita tanya apabila kita hendak mengetahui tentang seseorang. Contohnya di sini kita kata, man anta, siapakah awak? Okey. Kemudian kam. Kam ini bermaksud berapakah? Soalan berapakah ini biasanya kita tanya apabila kita hendak mengetahui jumlah ataupun bilangan sesuatu. Contohnya di dalam ayat ini dia kata, kam kitaban ishtaraita. Berapa buku yang telah awak beli? Nampak? Berapa buku yang telah awak beli? Berapa jumlah, berapa bilangan buku yang dia sudah beli? Kemudian kita ada di sini bikam. Bikam ini juga bermaksud berapa. Okey? Bikam bermaksud berapa. Ini kita biasanya gunakan untuk bertanya tentang harga. So, berapa harga? Dan dalam soalan ni, contoh yang diberi adalah bikam thamanul kitab. Berapakah harga buku? Jadi bikam ini kita gunakan biasanya untuk bertanya tentang harga. Kemudian kita ada madza. Madza ini juga bermaksud apakah. So, kita ada dua perkataan yang memberi maksud apakah. Okey? Ini yang pertama ma dan yang kedua madza. Apakah? Madza taf'al. Okey. Apakah yang awak sedang buat? Okey. So, apakah ini macam yang kita terangkan sebentar tadi, kita ajukan, kita tanyakan apabila kita hendak mengetahui tentang sesuatu perkara. Okey, ataupun sesuatu benda lah.
Kemudian kita ada di sini mata. Mata ni bermaksud bila. Bilakah? Okey. Kita gunakan kata tanya bilakah ini apabila kita hendak mengetahui masa, tarikh, jam dan seterusnya. Contohnya di sini dia kata mata wasalta, bilakah awak sampai? Dia mau tahu bila, tarikh berapa, pukul berapa. Okey, apabila kita mau bertanya tentang masa, tarikh, kita gunakan mata, bilakah. Kemudian limadha, kenapakah. Kenapakah adalah pertanyaan yang kita ajukan untuk bertanya tentang sebab sesuatu itu dilakukan. Contohnya di sini dia kata limadha darasta al-lughata al-arabiyyah. Kenapakah awak belajar bahasa Arab? Kemudian kita ada perkataan hal. Hal bermaksud adakah. So perkataan hal adakah di sini kita ajukan untuk mendapatkan kepastian. Adakah? Untuk kita mendapatkan kepastian. So contohnya dalam ayat ni dia kata hal anta talibun, adakah awak seorang pelajar? Apabila kita mau dapatkan kepastian, maka kita tanya menggunakan kata tanya adakah ataupun hal. Dan yang terakhir kaifa yang bermaksud bagaimanakah. Okey, so kata tanya kaifa ni biasanya kita gunakan untuk bertanya tentang keadaan sesuatu. Contohnya di sini dia kata kaifa haluka, bagaimana keadaan awak? Kaifa haluka, bagaimana keadaan awak? Jadi kita gunakan kaifa ini untuk bertanya tentang keadaan sesuatu ataupun seseorang. Jadi ini adalah contoh penggunaan kata pertanyaan ataupun partikel kata tanya di dalam bahasa Arab. Seterusnya kita tengok pula latihan 12.5 di sini. So di dalam latihan 12.5 ini kamu diuji untuk menggunakan kata tanya dan pada masa yang sama ayat pertanyaan itu mestilah mengandungi kata kerja fi'il mudhari', iaitu kata kerja yang sedang berlaku, dan dengan mengambil kira aspek keserasian dari sudut jantina dan juga bilangan. Okey, kita tengok sama-sama. Contoh latihan ini diminta jawab seperti dalam contoh. Kita tengok contoh yang diberi. So contoh di sini dia bermula dengan pertanyaan madza turidu. Mana satu kata tanya di sini? Madza. Okey, apa maksud madza? Apakah? Okey, kemudian dia tanya madza turidu. Apa maksud turidu? Turidu ni bermaksud awak mahu. Okey, so turidu di sini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian perkataan di dalam kurungan dia ada bagi al-qalam. Al-qalam bermaksud pen. So berdasarkan perkataan-perkataan ini dia pun bagilah ayat. Yang ayat ini berbentuk jawapan kepada pertanyaan madza turidu, apakah yang awak mahu. So jawapannya di sini dia tulis uridu. Okey. Uridu al-qalam. Apa maksud uridu? Saya mahu. Okey. Saya mahu al-qalama, pen. Okey, uridu diambil daripada perkataan mana? Uridu ni diambil dari sini. Uridu diambil daripada fi'il mudhari' ini. Diambil fi'il mudhari' ini, kemudian dia ubah menjadi uridu. Okey, kita tengok. Kemudian al-qalam yang ada di hujung ni, okey, ini diambil daripada perkataan yang ada dalam kurungan. Jadi ini adalah cara untuk kamu jawab soalan ini.
Okey, adakah cukup dengan itu? Tidak cukup. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu pastikan perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' ini adalah betul. Macam mana kamu tahu dia betul? Adakah sesuai digunakan? Okey, kita tengok di sini. Soalan yang diberikan di sini, diajukan di sini berbunyi madza turidu? Apakah yang awak mahu? Fi'il mudhari' dia turidu, iaitu fi'il mudhari' yang bergabung antara fi'il mudhari' yuridu, okey, yuridu bergabung dengan anta. So, jadilah turidu. Anta kata ganti nama diri yang kedua yang bermaksud awak untuk satu orang lelaki. So, apabila fi'il mudhari' yuridu bergabung dengan kata ganti nama anta di situ, dapatlah kita bentuk turidu. Okey. Sekarang, jawapan kepada soalan ini apa? Apakah yang awak mahu? So, bagaimana bentuk jawapan dia? Jawapan dia adalah saya mahu. So fi'il mudhari' di sini berbentuk uridu kerana fi'il mudhari' yuridu bergabung dengan kata ganti nama ana, saya. Saya mahu. Okey. Yuridu ni bermaksud mahu. Ni yuridu bermaksud mahu. Ana bermaksud saya. So, kalau saya mahu di dalam bahasa Arab, bila digabungkan yuridu dan ana tu, dapatlah uridu. Ini barulah betul. Dan barulah kamu letakkan al-qalamu di belakang. Dan kamu dapatlah hasilkan jawapan kepada pertanyaan yang betul. Madza turidu? Apakah yang awak mahu? Kamu jawab di dalam ayat ini, uridu, saya mahu al-qalamu. Bukan al-qalamu, al-qalama. Saya mahu pen. Macam itulah cara menjawab soalan latihan 12.5. Okey, jadi saya harap kamu faham bagaimana cara untuk menjawab latihan 12.5 ini. Tolong siapkan item latihan 1 sampai 7. Okey, jawab sekarang. Okay, seterusnya kita beralih kepada latihan 12.6. Okay, latihan 12.6 ini, dia mahu menguji kamu bagaimana kamu boleh mengaplikasikan kata ganti nama yang berpisah pada masa yang sama dengan mengambil kira aspek keserasian, jantina dan juga bilangan. Okey. Kita tengok latihan 12.6 di sini, apa dia kata? Okey, jawab seperti dalam contoh. So, kita kena buatlah analisis dulu pada contoh supaya kita tahu bagaimana cara menjawab berdasarkan panduan yang diberikan. Okey, kita tengok ayat yang pertama berbunyi Man anta? Mana satu ayat perkataan kata tanya di sini? Man. Apa maksud man? Siapakah? Okey, siapakah anta? Maksudnya awak. Okey. Siapakah awak? Ini soalan dia. Kemudian ada perkataan di dalam kurungan satu talibun dia letak di sini. Apa maksud talibun? Pelajar. Okey. Pelajar. Okey. Bagaimana bentuk jawapan yang betul menurut dia? Menurut contoh yang diberikan? Apabila kamu ditanya di sini man anta? Siapakah awak? Anta di sini untuk awak untuk satu orang lelaki. Maka jawapan yang betul adalah ana talibun. Inilah jawapan yang kamu kena hasilkan. Saya adalah seorang pelajar. Itulah jawapan kepada soalan tadi. Man anta? Siapa awak? Jawapan dia, saya adalah seorang pelajar. Okey, sekarang kita analisis bagaimana dia menghasilkan jawapan ini. Okay. Pertama sekali di awal ayat dia letakkan ana. Apa maksud ana? Saya. Okey, kenapa dia gunakan kata ganti nama diri ana? Saya. Sebab
Soalan dia di sini merujuk kepada awak untuk satu orang lelaki. So, jawapan kepada soalan ini adalah saya. Dan saya sesuai untuk, kata ganti nama saya ni sesuai untuk satu orang lelaki ataupun perempuan. Dalam konteks ni, dia adalah lelaki. Itu sebablah dia gunakan perkataan saya, ana. Kemudian barulah dia tulis talibun di sini. Talibun ni kita ambil daripada mana? Daripada nama di dalam kurungan ni. Perkataan dalam kurungan. So, perkataan dalam kurungan ni kena tulis di belakang. Okey, sekarang kita tengok pula. Adakah penggunaan kata ganti nama ana dan juga talibun ini serasi? So, ana untuk satu orang lelaki. Talibun untuk, adakah dia untuk lelaki? Yes, untuk lelaki. Kenapa? Sebab di hujung perkataan ini tidak ada tak marbutoh. So, dia adalah untuk lelaki. Berapa bilangan? Bilangannya adalah 1. Macam mana kamu tahu dia 1? Sebab di hujung perkataan ini tidak ada alif nun, tidak ada alif waw nun dan tidak ada alif ta. Jadi, talibun adalah untuk satu orang. Maka kita kata ana dan talibun ini adalah serasi. Dan ini adalah ayat yang betul. Macam itulah juga cara kamu menjawab soalan yang soalan-soalan yang ada di sini. Dan contoh yang kedua ini pun begitu juga penerangannya. Okey? Jadi saya harap kamu boleh faham bagaimana cara untuk menjawab latihan 12.6. Boleh ya? Okey, good. Jadi tolong jawab sekarang. Okey, seterusnya kita beralih kepada latihan 12.7. Okey. Di dalam latihan 12.7 ini, kamu diuji untuk menggunakan kata tanya hal. Dan pada masa yang sama, di dalam ayat pertanyaan ini kamu perlu menggunakan ataupun memasukkan elemen kata ganti nama yang terpisah dan juga memastikan agar penggunaan kata ganti nama yang terpisah itu mengambil kira aspek keserasian antara jantina dan juga bilangan. Okey, kita tengok latihan 12.7. Pada kata datangkan soalan seperti dalam contoh. Okey. Jadi, di dalam latihan 12.7 ini, kamu diminta untuk membina soalan. 2 latihan sebelum ni, kamu diminta untuk membina jawapan. Untuk latihan ini, dia minta kamu untuk membina soalan berdasarkan jawapan yang diberikan. Okey, kita tengok di sini. Naam. Kita tengok jawapan yang diberikan dulu. Sudah kamu dapat analisis jawapan ni, barulah kamu tentukan bagaimanakah bentuk soalan yang sesuai untuk diisi di tempat kosong ini. Okay, kita tengok. Latihan yang pertama, jawapan dia adalah kita analisis pada bahagian jawapan dulu. Dan baru kita akan tengok kenapa begitu bentuk soalan yang dicadangkan. So, ayat yang pertama berbunyi, jawapan yang pertama ni berbunyi na'am, ya. Ana talibun, saya adalah seorang pelajar. So agak-agak kamu, apakah soalan yang sesuai untuk diberikan bagi jawapan ini? Na'am, ana talibun, ya, saya adalah seorang pelajar. So daripada ayat ini bunyinya adalah untuk memberikan kepastian. Memberikan kepastian kepada seseorang. Jadi apakah soalan yang ataupun kata tanya yang kita gunakan untuk bertanya tentang kepastian, untuk memastikan sesuatu? Hal, adakah? So, hal adakah? Jadi itu sebab di sini dia letakkan kata tanya hal. Adakah? Okey. So, adakah? Kemudian barulah dia dia tulis di hadapan hal itu, anta talibun. Okey, anta ni diambil daripada mana? Diambil dari
dia bagi lawan kepada kata ganti nama ana ni. Okey, so dia ambil daripada ana. Ana adalah lawan kepada anta. Okey, so soalan, apabila kita mau bagi soalan kepada jawapan ya, saya adalah seorang pelajar, so bunyi soalan dia adalah adakah awak? Kan? Jadi awak adalah anta. So itu sebab dia tulis anta di sini, hal anta. Kemudian talibun. Ini talibun diambil daripada mana? Diambil daripada jawapan ini. Di hujung itu ambil, kemudian masukkan di dalam ayat pertanyaan, jadilah ayat yang sempurna dan difahami berbunyi hal anta talibun. Adakah awak seorang pelajar lelaki? So itu contoh yang pertama. Contoh jawapan yang kedua pula. Kita analisis jawapan dia terlebih dahulu. La ana tabibun. La, apa maksud la? Tidak. Naam, apa maksud naam? Ya. Okey. La, tidak. Ana tabibun. Saya seorang doktor. Okey. Daripada jawapan ini, dia menafikan dan dia menegaskan. Permulaan dia menafikan, dia kata tidak. Kemudian baru dia betulkan. Ana tabibun, saya adalah seorang doktor. Okey, daripada jawapan ini, apakah bentuk soalan yang tepat untuk ditanya? Bentuk soalan yang tepat untuk ditanya adalah dengan menggunakan kata tanya hal juga. Adakah? Kerana kata tanya hal adakah ini digunakan untuk memastikan sesuatu perkara. Jadi dia tanya di sini, soalan kata tanya yang sesuai adalah kita gunakan hal untuk kita bertanyakan tentang, untuk kita memastikan tentang pekerjaan dia di sini. So kita tanya, adakah anta? Anta di situ muhandisun, awak. Okey, di mana kita dapat kenapa kita letakkan kata ganti nama anta di sini? Okey, sebagai lawan kepada kata ganti nama ana di sini. Okey, kemudian barulah kita tulis muhandisun selepas dia. Okey, muhandisun ni kita ambil daripada mana? Okey, ini kita boleh create sendiri. Okey, yang pastinya perkataan di sini ni mestilah tidak sama dengan perkataan tabibun. Okey, dia tidak sama. Dia mesti perkataan yang lain. So, apabila kita sudah selesai buat soalan ini, bunyinya adalah hal anta muhandisun, adakah awak seorang jurutera? Maka apa jawapan yang betul dia bagi di sini? La, tidak, saya adalah seorang doktor. Ini barulah ayat yang betul kepada soalan ini. Okey, jadi itulah yang perlu kamu jawab dan perlu kamu pastikan dan perlu kamu buat, iaitu kamu buat soalan yang sesuai untuk jawapan yang ada di sini. Okey. Kemudian satu perkara lagi sebelum saya terlupa, apabila kamu hendak menentukan kata ganti nama di sini, kamu kena pastikan adakah kata ganti nama itu dia serasi dengan perkataan yang datang selepas dia. Anta untuk satu orang lelaki. So, muhandisun mestilah untuk satu orang lelaki. Ini barulah kita kata serasi. Okey, macam tu juga dengan contoh yang atas ni tadi, soalan ni. Anta untuk satu orang lelaki, talibun juga untuk satu orang lelaki, maka kita kata dia serasi. So aspek keserasian dari segi bilangan dan juga jantina itu perlu diberikan perhatian. Okey. Jadi begitulah cara menjawab latihan 12.7. Tolong selesaikan dan jawab soalan yang ada. Kemudian kita beralih kepada latihan 12.8. So latihan 12.8 ini diminta kamu untuk
memberikan jawapan seperti dalam contoh. Okey, kita analisis contoh di sini. Become. Dia gunakan kata tanya become di sini. Apa maksud become? Berapakah? Okey, bila kita gunakan become ini untuk kita bertanya tentang harga. So di sini dia kata become al-kitab, berapakah harga buku itu? Di dalam kurungan ada maklumat tambahan, dia tulis 9 ringgit. Okey, 9 ringgit. Okey, sekarang dia minta kamu untuk bagi jawapan kepada soalan become al-kitab. Berapakah harga buku ini? Okey, so jawapan yang dia beri adalah first, apa dia tulis? Kena tulis perkataan al-kitab. Okey, al-kitab ini diambil daripada mana? Daripada perkataan ini. Okey, so ini kena copy and paste letak di depan. Al-kitab, buku. Berapa harga dia? Bi-tis'ati ringgit. Okey, harganya adalah 9 ringgit. Okey, ini kena tulis ba. Kena tulis B macam tu ba. Kemudian tis'ati ringgit ni kena ambil daripada mana? Itu kamu ambil dari sini. Letak di situ. Kamu tidak tulis dalam bentuk perkataan pun tidak apa. Kamu copy paste bulat-bulat macam ni pun tidak apa. Yang penting ba ini jangan tinggal. Ba kena tulis di depan tu. Al-kitabu bi. Okey, berapa? 9 ringgit. Okey. So macam itulah cara menjawab untuk latihan 12.8. Kita bagi lagi satu contoh. Okey, soalan item yang ketiga ni. Become, berapakah harga? At-ta'amu, makanan. Okey, at-ta'amu ni maksud dia makanan. Dalam kurungan dia letak 5 ringgitat. Okey, sekarang bagaimana kita mau menulis jawapan kepada pertanyaan ini? Apa perkataan pertama yang kena tulis di sini? Kena ambil bahagian belakang ni. At-ta'am, copy and paste, letak di depan. At-ta'am. Kemudian, apa yang kita kena tulis? Tulis ba. Ba. Okey, B. Kemudian apa kita kena tulis? 5 ringgit. Copy and paste di situ. Okey, dapatlah 5 ringgitat. So inilah jawapan yang betul. Begitulah cara kamu menjawab latihan 12.8. Okey, so sila jawab latihan 12.8. Okey, jadi kita beralih kepada latihan 12.9. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. So, latihan 12.9 ini dia minta kamu sempurnakan jawapan seperti dalam contoh. Okey. So soalan ini adalah soalan yang berbentuk ulang kaji tentang bagaimana kamu mengaplikasikan kata kerja fi'il mudhari' dan juga kata ganti nama yang terpisah ataupun bersambung dengan mengambil kira aspek keserasian antara jantina dan juga bilangan. Okey. Jadi kamu kena sempurnakan jawapan kepada soalan-soalan yang ada di sini. So, walaupun dia bagi contoh kata tanya ma di sini, tapi kalau kamu tengok dalam semua item soalan ini, dia berbeza-beza. So, ini contoh yang dia berikan ini lebih kepada contoh, mau bagi tahu kepada kamu kena bagi jawapan yang sempurna berdasarkan kata tanya yang diberikan. Contoh di sini, Mas Muka, apakah nama awak? Okey, so jawapan dia adalah Ismi Sulaiman, Salman. Macam mana pula kalau kata tanya man, siapakah? Aina, di manakah? Mada, apakah? Mata, bilakah? Hal, adakah? Kam, berapakah? Ataupun berapa?
limadha, kenapakah? Okay, so ini semua adalah kata tanya yang menuntut jawapan yang berbeza berbanding jawapan yang diberikan di sini. Okay, jadi kamu boleh rujuk jawapan ini, kamu boleh gunakan jawapan yang ada disediakan di dalam nota-nota ataupun latihan yang kamu sudah buat di dalam unit 12 ini. Okay, kita sudah tengok banyak latihan di sini semua ni. So kamu boleh ambil contoh-contoh jawapan yang sesuai untuk menyempurnakan jawapan kepada kata tanya yang ada di dalam soalan ini. Okay, so tolong jawab dan selesaikan latihan 12.9. Okay, jadi dengan berakhirnya latihan 12.9 itu, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita untuk topik tata bahasa adawatul istifham di dalam unit yang ke-12. Okay, jadi sekadar itu daripada saya harap kamu faham. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.